Assalamualaikum. Hari ini saya bersama calon Barisan Nasional bagi DUN Bukit Katin, iaitu Datuk Wira Asno. Saya ada beberapa soalan nak tanya tu. Soalan pertama saya, boleh tak Datuk terangkan latar belakang dan pengalaman kerja Datuk apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kerana sudi interview saya pada malam ini. Dan saya berkenaan dengan soalan tersebut, kalau nak cerita pengalaman saya ni, sudah 20 lebih tahun berada di dalam pentadbiran kerajaan, sejak Tun Ali Rustam lagi menjadi Ketua Menteri, kemudian di zaman Datuk Seri Idris Harun, dan 22 bulan Pakatan Harapan yang saya terkeluar daripada perkhidmatan saya dalam kerajaan dan disambung balik apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Ali mengambil alih sebagai Ketua Menteri. Dan pengalaman saya sangat panjang. Kalau ceritakan mungkin tak habis. Saya ringkaskan bahawa saya telah pun menjawat jawatan timbalan pengurusi di beberapa buah agensi. Yang pertama sekali tahun 2000 saya dah jadi timbalan pengurusi Syarikat Air Melaka. Kemudian saya jadi timbalan pengurusi Majlis Agama Islam untuk mentadbir hal ehwal agama bagi seluruh negeri Melaka. Dan selepas itu saya menjawat jawatan sebagai CEO Melaka International Trade Center yang menjaga MITC. Kemudian untuk sektor ekonomi Bumi Putera, saya juga pernah dilantik sebagai pengarah Majlis Tindakan Ekonomi Bumi Putera, dan jawatan itu saya pegang selama lebih 9 tahun. Itu di sektor memajukan usahawan Bumi Putera. Dan saya juga pernah menjawat jawatan timbalan pengurusi Pertam untuk menjaga hal ehwal tanah adat negeri Melaka, untuk membangunkan tanah-tanah adat. Kemudian pernah juga menjadi timbalan pengurusi kumpulan Melaka Berhad, yang ini adalah satu syarikat kerajaan negeri yang menjalankan perniagaan construction, pembinaan solar dan juga beberapa perniagaan yang lain. Dan saya juga pernah menjadi setiausaha Majlis Perundingan Ekonomi Negeri Melaka. Yang ini untuk membincangkan projek-projek mega, pelabur-pelabur yang melabur di Melaka, semuanya akan dimesyuaratkan di dalam jawatankuasa Majlis Perundingan Ekonomi Negeri Melaka. Dan yang sekarang ini saya menjawat jawatan pengurusi Melaka Central dan juga pengurusi PKNM Energy, anak syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka. Dan itulah sebabnya pengalaman ini sangat berharga bagi saya, dan sudah sampai masanya pengalaman ini saya nak kongsikan kepada pentadbiran Negeri Melaka yang akan datang ini, yang boleh saya bantu sebagai penasihat dan juga bersama-sama merancang untuk pembangunan Negeri Melaka. Okey, baik. Soalan kedua saya, kita sedia maklum penyandang DUN Bukit Katin ni adalah mantan Ketua Menteri Melaka, iaitu Tuan Adli. Jadi bagaimana Datuk boleh bersetuju untuk bertanding dan melawan beliau? Yang saya bersetuju ni kerana yang pertama, memang menjadi sifat saya mengambil tempat susah. Kerana pada saya, yang susah itu biarlah saya yang tanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat yang berhormat, Yang Amat Berhormat Adli dahulu semasa jadi Ketua Menteri tidak sehebat mana pun, dan banyak juga perkara-perkara yang telah dilakukan yang dianggap merugikan kerajaan Negeri Melaka. Dan pada pengamatan saya, dan semua orang tahu bahawa banyak syarikat-syarikat kerajaan negeri, GLC
diletakkan orang politik dan diletakkan gaji yang sangat tinggi. Akhirnya tak sampai 10-12 bulan syarikat itu telah menanggung hutang. Dan sebagai contoh, saya ambil PKNM Energy. Mula-mula ditinggalkan wang dana sebanyak lebih kurang 700,000. Tetapi bila kebetulan saya ambil alih sebagai pengurusi, dana hanya tinggal 100,000. Jadi bagaimana wang keluar lebih kurang 500,000 dibelanjakan dalam masa 10 bulan. Dan saya bila buat siasatan, yang ini yang saya katakan tadi, bahawa mereka letak orang-orang politik di dalam anak-anak syarikat ini dan akhirnya memberikan gaji yang terlalu tinggi sampai begitu juga di Melaka Sentral. Ketika Barisan Nasional tumbang, fixed deposit ada 1.5 juta. Tak sampai berapa bulan, fixed deposit tinggal 1 juta. Begitu juga beberapa JLC yang lain. Maknanya tidak sehebat mana. Begitu juga saya dikabarkan kedudukan Yayasan Melaka juga menanggung kerugian yang besar semasa pentadbiran. Itu dari segi ekonomi. Dari segi yang lain, bagaimana dia telah terpengaruh dengan kehendak DAP apabila meluluskan tanah yang sepatutnya tanah itu kena bayar premium berjuta-juta, akhirnya atas sebab desakan daripada DAP, dia hanya mengenakan nominal untuk melanjutkan tempoh pajakan. Dan semua ini kita lihat kelemahan, dan kelemahan ini bukanlah diakibatkan oleh kelemahan dia, tetapi dia terpaksa mengikut apa yang dipersetujui oleh rakan kongsinya di dalam kerajaan, iaitu parti DAP yang mempunyai kedudukan kerusi yang jauh lebih besar daripada parti Amanah. Soalan terakhir saya tu, apakah yang akan Datuk laksanakan sekiranya terpilih sebagai wakil rakyat? Dan saya melihat yang penting sekali adalah bagaimana kita nak mewujudkan keselesaan hidup kepada rakyat yang sekian lama dilihat terhimpit disebabkan oleh pandemik dan juga disebabkan oleh kelemahan pentadbiran 22 bulan daripada Pakatan Harapan. Dan bagaimana kita nak mewujudkan keselesaan, yang pertamanya kita mesti meningkatkan ekonomi di dalam Dewan Undangan Negeri Bukit Katil ini. Dan bagaimana kita nak meningkatkan ekonomi, bermakna kita kena mewujudkan beberapa infrastruktur yang boleh menambah lagi bilangan usahawan. Kemudian kita tahu bahawa kesejahteraan hidup juga boleh kita lakukan dengan meningkatkan beberapa tempat riadah yang saya lihat perlu, kerana manusia hari ini kita tengok kalau negara semakin maju, kesihatan lebih penting bagi mereka. Sebab itu kita kena wujudkan tempat-tempat yang boleh memberikan keselesaan kepada rakyat.